So, itu fokus dia. Dari segi kepimpinan, maksudnya timbalan PPD sektor pembelajaran, dia kena tengok dari segi coaching mentoring ialah kita nak selesaikan masalah bagi meningkatkan pencapaian sekolah. Itu fokus dia. Maksudnya sekolah yang kita nak bimbing selepas ini adalah sekolah yang kita fokus kepada pencapaian sekolah. Pencapaian akademik lah. Okay. So, kalau dah tak kita lihat di sini, kita fokus kepada pencapaian kerana sudah ada SPM. Sekolah rendah dah tak ada UKSR, tiga pun tak ada kan. Jadi kita kena lihat elemen lain. Untuk sekolah rendah, sekolah rendah masih lagi ada perbezaan. Sekolah rendah kena tengok elemen lain. Mungkin dari segi literasi, numerasi ataupun dari segi kaedah perbezaan dalaman ataupun ada penilaian lah. Contohnya kita ada PJSK, kita ada penilaian yang dibuat di tingkat dalaman di sekolah. PBD. PBD ataupun PBD lah, selalunya PBD lah. Okay. Itu bergantung kepada PBD lah, so dia nak ambil data mana. Cuma di sini dalam coaching mentoring, kita faham kesangan SIC kerana menjalankan banyak tugas dengan sekolah PS25 lagi. Okay. So dalam coaching mentoring ini, apa yang kita nak lihat di sini adalah pertama ialah dari segi kepimpinan. So, masa pemilihan sekolah tu, kepimpinan kena ada. Okay. Sebab menyertai sesi perbincangan awal pemilihan sekolah yang perlu dibimbing. So mesyuarat yang pertama, pemilihan sekolah untuk dibimbing, timbalan PPD ataupun tuan PPD, mesti ada dalam perbincangan awal itu. Sama ada kita buat nota perbincangan ke, buat mesyuarat ke, bengkel ke, mesti ada. Di mana pemilihan sekolah ini mesti diputuskan dan disahkan oleh kepimpinan. Mesti disahkan dulu oleh yang dicadangkan oleh SIC dengan SIC lah. Maksudnya SIC dengan SIC kena bincang dia nak pilih sekolah mana dia nak bimbing. Sebab kalau di PPD Kota Star ada 100 lebih sekolah, akan kita nak pergi 5. Macam dulu kalau di dalam sesi prioritas kita tetapkan 20%. Nilai 20% daripada bilangan sekolah. Tapi sekarang tidak ada lagi. Itu bergantung kepada PPD masing-masing. Dia nak tetapkan berapa. Contoh tahun ni SIC banyak program. Dia dah ada dah, dia tentang kepada PPD ni taksim dia. Kemudian dia nak bimbing 10 sekolah je. Itu 10 sekolah lah. Cuma kekerapan tu mungkin PPD akan tambahkan kekerapan. Pergi untuk buat pertemuan. So itu dari segi sebab itu kita nak pengurusan tertinggi. So, dia mesti ada dalam perbincangan awal untuk sekolah. Sebab dia tetapkan sama ada dia nak kurang ataupun tambahkan sekolah ataupun dikurangkan kekerapan ataupun ditambahkan kekerapan. Okay. Yang kedua, disahkan. Bila disahkan, dia kena sahkan juga jadual. So, mesti ada jadual. Sudah pilih tadi contohnya 10 sekolah, mesti ada jadual minimum. Kerana sekolah ini yang tuan-tuan dan perempuan SIC akan pergi selama setahun. Untuk tahun itu. Bukan tahun berikutnya, untuk tahun itu. Sebab kita pilih sekolah berdasarkan data dan kita nak tengok berdasarkan data tu ada peningkatan ataupun tidak. Sebab itu untuk tahun ini fokus kita kepada SIC ialah kita melihat keberkesanan coaching and mentoring. Kita tak nak lihat dari kita tak fokus dah kepada macam mana pilih sekolah, macam mana kekerapan pergi mesti borang TV atau semua tu kita tak lihat. Kita lihat yang ujung dia. Untuk bagi skor 5 kita lihat yang ujung dia, iaitu memantau pelaksanaan dan mengenal pasti penjajaran semakan semula dari segi kiranya berlaku barang masalah ataupun isu dalam proses coaching mentoring. Kita kena buat penjajaran. Contoh macam sekarang kita lockdown untuk bulan 2 minggu, mungkin bertambah lagi. So tak boleh buat macam-macam. So ada dalam takvim kemampuan, tuan-tuan kena buat penjajaran lagi. Semakan semula. Semakan semula tu mesti juga diluluskan oleh pimpinan. Tak boleh pandai-pandai. Tahun ni saya dapat
10 kali bimbingan di sekolah A dengan sekolah B, saya nak buat 5 je sekolah A sekolah B. Tak boleh. Mesti dapat kelulusan daripada pertukaran tinggi. Dia yang putuskan. Ada tuan-tuan nak penjajaran ke, nak kenakan semula ke, nak tukar sekolah ke, mesti dapat daripada tinggi. Okay? Ataupun timbalan. Kemudian, pimpinan tuan tinggi ataupun timbalan kena memutuskan sesi perbincangan dan memutuskan sebarang keputusan. Mesti. Apa yang berlaku dia mesti diputuskan oleh tuan tinggi ataupun mana-mana timbalan lah yang turunkan kuasa. Okay? Yang ketujuh, dia mesti putuskan cadangan penambahbaikan dilaksanakan. Mesti ada. Sebab bila kita buat bimbingan, kita tak bimbing sekolah yang bagus. Kita mesti sekolah yang ada masalah. Jadi itu mesti ada isu yang tak dapat diselesaikan dan perlu ada penambahbaikan. Sebab tak semua masalah boleh diselesaikan dengan sekali bimbing. Mesti 2-3 kali ataupun makan tahun. Okay? Sebab dia masalah dia berkait-kait kan. Okay? Kemudian yang ke-8, memastikan proses bimbingan dilaksanakan secara yang dirancang. Itu biasalah. Tentang pastikan benda tu dan memastikan tindak usul berdasarkan isu, apabila isu, kena sesuaikan tindak usul itu. Dan akhir sekali adalah memastikan penjajaran dan sembatan semula dilaksanakan tahun berikutnya. Maksudnya kalau di hujung tahun pun tak boleh selesai, so kena putuskan dalam mesyuarat untuk bawa ke tahun berikutnya. Contohnya kita mungkin lockdown sampai bulan 10. Kemudian sekolah dah tutup dah 11, 12 kan. Tak boleh buat. Jadi kita kena bawa ke tahun berikutnya sebagai bimbingan untuk tahun 2022. Okay. So apa yang saya nak tekankan sini untuk pemimpinan ialah yang pertama ialah tuan-tuan kena yang pertama pastikan semasa perbincangan memutuskan sekolah, pemilihan sekolah dan juga kecerapan itu diputuskan oleh pengurusan tertinggi. Kemudian yang kedua ialah memastikan bimbingan itu dilaksanakan dan akhir sekali tindak susul dan juga memantau pelaksanaan bimbingan. Tuan PPD ataupun mana-mana timbalan, 4 timbalan, sekali-sekala kena turun tengok proses-proses monitoring dilaksanakan oleh SIC di sekolah. Kena ada juga pemantauan itu dilaksanakan. Sama ada berjadual, berkala ataupun secara ad hoc, kena pantau perkara itu kerana kita nak lihat adakah kepimpinan ini dia memberi satu melihat proses bimbingan itu berlaku secara terancang ataupun tengah tu pergi tengah jam dah selesai. Kemudian tak ada impak. Sebab kita lihat di sini apa yang berlaku di sekarang apabila kekangan bidang tugas oleh SIC dan juga SIC, so proses bimbingan itu tidak dilaksanakan seperti sebelum ini. Itu yang timbul. Di mana dulu kalau boleh buat sejam setengah, kan dah setengah jam, kadang 20 minit, 45 minit paling lama. Itu SIC dan juga SIC bertugas untuk buat tugas-tugas akademik sektor. Jadi kita nak lihat di sini macam mana kepimpinan mengawal perkara ini berlaku. Sebab kita nak lihat keberkesanan di proses monitoring ini kepada sekolah. Sebab tuan-tuan SIP adalah fokus utama untuk peningkatan sekolah selain daripada bimbingan kawan. Sebab tuan-tuan adalah fokus kepada sekolah. Jadi kita nak lihat di sini fokus dia adalah adakah proses monitoring yang dilaksanakan oleh SIP memberi impak kepada sekolah. Jadi bila kita nak lihat impak, mesti ada pemantauan di situ oleh pengurusan tertinggi supaya kita tak nak nanti di akhirnya output dia tak berlaku apa-apa peningkatan. Itu yang kita tak nak. Okay? Sebab isu sekarang yang berlaku ialah memang banyak isu ditimbulkan oleh SIC tentang kesangan kerja. Tapi apabila di dalam aspek ini, sebab itu yang pertama kita lihat tadi, soal masa perbincangan itulah yang pertama itu sebenarnya tuan PPD ataupun timbalan kena ada supaya dia boleh putuskan. So, dia pegang
kita pegang kepada keputusan oleh Tuan PPD ataupun timbalan PPD dalam pemilihan sekolah. Sebab kita nak lihat kalau dia pilih 10 sekolah yang bermasalah, yang ada isu ini, 10 sekolah ini dapat diselesaikan. Macam dulu kita ambil ada had 30 DDG dah sampai sekolah tak ada. Sekarang dia fokus kepada mesti diputuskan oleh peringkat PPD. So kita di peringkat verifikator kami kalau kita takkan query persoalkan kenapa ambil 5 sekolah di kita di kota star ada 150 contoh, kenapa ambil 5 sekolah. Sebab benda tu dah dibincangkan dan diputuskan oleh PPD. Dalam sebenarnya PPD bertanggungjawab ke atas pemilihan sekolah oleh SSP dan SSP atau pertimbangan. Okay. Sebab itu kita nak lihat keberkesanan tu berlaku dan apa yang macam mana nak tengok keberkesanan mesti ada pemantauan oleh PPD. Okay. Itu dari segi kepimpinan. Apabila dari segi organisasi, yang pertama itulah kenapa kita perlu ada kepimpinan di dalam proses yang pertama. Sebab tuan-tuan nak pilih sekolah, fokus dia adalah dari segi dimensi memberikan komitmen kepada aktiviti sosial mentoring untuk menyelesaikan masalah bagi meningkatkan pencapaian sekolah. Fokus dia tingkat pencapaian sekolah. Kalau maksudnya kita kena cari sekolah fokus berdasarkan data lah. Kenapa perlu ada data? Jangan ponok-ponok je kita pilih sekolah kerana sekolah ni dekat dengan roti sekolah itu. Tengah tu ada, kita jumpa. Sebenarnya ialah tuan-tuan pilih sekolah berdasarkan kepada data. So, kalau kita lihat data sekolah rendah, data sekolah menengah, so, boleh guna mana-mana data, so, kita takkan berfikirkan mana data yang digunakan untuk buat proses bimbingan pemilihan itu. Semua di sini apabila dah ada data, dah bincang, so mesti diputuskan dan disahkan oleh pimpinan. Itu yang pertama kita akan lihat. Yang kedua ialah jadual tu memang dah ada lah. Jadual, menyediakan jadual bimbingan. Kemudian melaksanakan bimbingan terhadap SAT-MIT. So ikut jadual. So jadual kena ikut. Kalau diputuskan 3 kali kekerapannya, 3 kali lah setahun. Kalau 4 kali, 4 kali lah. So kena pastikan benda tu berlaku. Kaedah itu tak ada masalah. Macam sekarang nak buat secara Google Meet pun boleh, tak ada masalah. Okay. Kemudian menyedia dan menyerahkan laporan bimbingan kepada timbalan PPD. Setiap bimbingan laporan itu mesti diserahkan kepada timbalan PPD. Dan timbalan PPD akan menilai keberkesanan bimbingan coaching mentoring ini melalui lawatan susulan. Lawatan susulan yang dilaksanakan oleh timbalan PPD. So, menilai keberkesanan bimbingan. So, jadi susulan tu boleh dilaksanakan oleh Tuan PPD ataupun mana-mana timbalan yang diturunkan kuasa ataupun mana-mana pegawai ataupun ketua unit. Kalau ada ketua unit lah di PPD Kota Star yang diturunkan kuasa untuk lihat keberkesanan itu. Dan yang keenam, melaksanakan penjajaran semakan semula terhadap proses dan impak bimbingan. So bila sebenarnya bila tuan-tuan dah buat bimbingan setengah tahun, tuan-tuan kena buat semakan semula proses dan impak. Ini jarang berlaku. Okay? Sebab kita dah buat jadual. Contohnya Januari pergi sekali, Februari pergi sekali, April pula pergi sekali. Tengok tahun ni Januari dengan Februari, April dah tak boleh. So kena buat penjajaran balik terhadap semua proses tu. Jadi bimbingan, dia punya bimbingan dan juga impak dia. Sebab kita tak boleh lihat. Sebab mungkin dalam pemilihan itu tuan-tuan dah tetapkan, okay, 6 bulan sekali, so kita akan rujuk kepada SKPM itu ataupun kita tengok kepada peperiksaan pertengahan tahun prestasi sekolah ini 6 bulan. Tapi peperiksaan tak boleh buat, sekolah tutup. SKPM tak boleh tengok, belum lagi diisi. Jadi kena ada semakan semula macam mana nak proses, nak tengok impak dia. Mungkin ada kaedah lain, tuan-tuan pergi buat penilaian ke, buat pemantauan ke, mungkin pegawai lain boleh pergi ataupun timbalan sendiri pergi ke sekolah itu tengok macam mana. Dia tengok proses kerja ataupun hasil kerja oleh SIT atau MIT tadi. So dia dirasakan, dia buat laporan, timbalan buat laporan ataupun ketua unit buat laporan, okey, ada impak di situ berlaku
berdasarkan kepada bimbingan tadi. Okay. Dan yang ketujuh, kita lihat melaksanakan perkongsian amalan terbaik. So ini apabila ada sekolah yang mana ada peningkatan yang tinggi, so kena buat perkongsian amalan terbaik untuk SIT dan juga MIT yang lain-lain. Kena buat. Sebab kita nak membudayakan perkongsian amalan terbaik ini kepada semua sekolah-sekolah di daerah dalam PPD. So, mana sekolah lain yang difikirkan, contohnya kita dah dapat kaedah di sini, contohnya kita bagi untuk MLT. So panitia di panitia bahasa Inggeris di SMK Convent terbaik. Dia punya pengurusan dia di PPD Kota Star. So kita nak share dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah tu bergantung kepada tuan-tuan puan nak bagi sekolah mana yang kita nak share. Nak share semua satu daerah ke, separuh ke, ataupun sekolah yang sekolah fokus kita yang lain-lain ke, itu bergantung kepada tuan-tuan puan di peringkat organisasi. So itu maksudnya ialah macam mana coaching mentoring itu berlaku. Dan untuk tahun ini, saya kongsikan fokus verifikasi tahun ini ialah dia nak lihat keberkesanan bimbingan. Maksudnya bimbingan contohnya tahun lepas 2020 PPD Kota Star dah pilih 20 sekolah. So berapa sekolah yang meningkat, berapa sekolah yang tak meningkat capaian dia. Kalau objektif dia kepada pencapaian akademik lah. Okay. Kalau fokus dia kepada pengurusan panitia lah. So macam mana kita nak lihat dari segi keberkesanan tu, gunakan tool masing-masing lah macam mana nak ukur keberkesanan. So, sama ada nak buat kaji selidik ke, nak buat temu bual ke, nak buat instrumen penilaian ke, itu bergantung kepada tuan-tuan macam mana nak nilai keberkesanan bimbingan tuan-tuan di peringkat daerah. Okay. So itu tentang coaching dengan mentoring. Okay. So jadi saya rasa coaching mentoring ni dia sebenarnya fokus kita tahu ni ialah kita nak lihat sebab isu yang berlaku sekarang ialah kita tak ditekankan oleh bebanan tugas oleh bebanan tugas SIC dengan TI25 dan juga dengan kerja-kerja akademik. So jadi kita nak fokus kepada apa yang hendak dibuat coaching mentoring ini supaya tidak lagi. Kalau dulu kita dah banyak buat coaching mentoring, sekarang dah kurang. Tapi pengurangan itu tidak menjejaskan aktiviti coaching mentoring di peringkat PPD. So itu fokusnya. So kita tak nak nanti terus tak ada. Terus hilang coaching mentoring ni. Kalau hilang pun, kalau kurang pun, satu daripada 100 sekolah. Terlalu kecil dia punya bilangan. Kita tak nak itulah sebab coaching mentoring di peringkat SIP dengan SIC ni, dia fokus dia adalah meningkatkan pencapaian sekolah. Jadi kita tak nak nanti sekolah yang dipilih ni adalah sekolah yang menjadi fokus kepada PPD Kota Star, bukan bukan menjadi sekolah yang dah baik lah, yang dah cemerlang. Okay, kita nak tengok pemilihan itu tepat ataupun tidak dan bimbingan dilaksanakan itu memberi kesan dan memberi impak kepada sekolah tersebut. Tak kisahlah berapa sekolah yang diambil. Sebab kita tak tertaluk kepada mana-mana perkeliling ataupun peraturan yang meletakkan bilangan sekolah ataupun berapa yang nak dibimbing. So semuanya diserahkan kepada tuan PPD dan juga ataupun timbalan di peringkat PPD masing-masing lah. Itu je fokus je. So, kita tak nak. Dan bila kita serahkan kepada PPD dan juga timbalan, so kita nak tengoklah keberkesanan itu berlaku. Dan kita tak nak bimbingan itu menjadi coaching mentoring itu menjadi tidak memberi impak kepada organisasi, kepada PPD, terutama kepada sekolah. Kerana bila tak memberi impak, dia akan efek memberi kesan kepada keseluruhan di PPD Kota Star. So itu yang kita tak nak lah. Kita nak pemilihan sekolah itu tepat dan diperlakukan oleh kepimpinan tertinggi di peringkat PPD.
Saya harap tuan-tuan SIP dengan SIC boleh faham lah. Sebab perkara ini benda dah biasa. Cuma kita tak nak nanti tuan-tuan tertekan dengan nak kena pergi banyak sekolah, nak kena pergi ni. Tak ada. Sekarang fokus kepada PPD Kota Star. Apa yang nak? Tuan-tuan nak capai apa untuk tahun itu? So fokus sekolah itu. Tahun depan, so buat pemilihan balik. Sekolah mana pula nak? Beri prioriti kepada sekolah yang itu ikut tahun. Itu yang penting. Ikut tahun. So, tahun ni kita nak fokus apa? So prioriti kat situ. Tahun depan kita nak fokus apa? Supaya pemilihan tu kita tak nak tahun ni sekolah 5 sekolah, tahun depan 5 sekolah yang sama. Tahun 2023 5 sekolah yang sama. Jadi tidak ada berlaku peningkatan, keberkesanan tu tak berlaku. Okay? So bila dah naik, so kita dah boleh tukar dah. Sebab semua ini adalah di bawah kawalan PPD masing-masing. So kita tak ada kawalan di peringkat negeri ataupun di peringkat kementerian untuk proses coaching and mentoring ini. Okay? So saya harap tuan-tuan SIP, tuan-tuan puan SIP, SIC boleh faham lah perkara ini. Dan kalau boleh susun balik lah. Kita tak nak lihat pemilihan tu nak sekolah banyak. Tapi impaknya tak ada. Kita fokus kepada impak pemilihan sekolah tu sendiri. Sebab pemilihan itu adalah berdasarkan kepada kapasiti dan juga kemampuan tuan-tuan puan-puan untuk buat coaching and mentoring di peringkat daerah. Okay. Boleh Okay, seterusnya saya akan pergi ke sokongan fizikal. Okay, untuk sokongan fizikal ini, dari aspek dimensi kepemimpinan ini, memberi sokongan kepada dengan menyedia dan menyelenggara kemudahan fizikal, infrastruktur dan bahan bantu mengajar bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang kondusif. Okay. Maksudnya di sini adalah kita nak beri sokongan macam mana sekolah ini, sebab dia sokongan,